Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.32 Disember. Anda bersama saya, Izrina Amir Hamzah. Antara tajuk utama tengah hari ini. Tempoh reman 4 terbabit seluduk ketum di Perlis dilanjutkan. Lebih 4 bilion ringgit bayaran balik cukai barangan dan perkhidmatan GST sudah dijelaskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tempoh reman 4 lelaki termasuk dalang penyeludupan ketum dan seorang lelaki warga Thailand dilanjutkan antara 6 ke 7 hari lagi. Bagi membantu siasatan berhubung kes tembak mati dan cedera 2 anggota pasukan gerakan ARM PGA minggu lalu, Magistrate Kamaliza Makzin membenarkan lanjutan reman itu selepas mendapat permohonan polis bagi meneruskan siasatan. Terdahulu, keempat-empat mereka dibawa ke perkarangan Mahkamah Magistrate Kangar dengan diiringi anggota polis pada jam 9 pagi tadi. Lelaki warga Thailand berusia 27 tahun dan dalang penyeludupan berusia 45 tahun dilanjutkan reman selama seminggu hingga Rabu depan. Manakala 2 lagi lelaki tempatan dilanjutkan reman selama 6 hari sehingga Selasa. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 dan 307 Kanun Kesiksaan. Setakat ini, 22 tangkapan termasuk 4 warga Thailand telah dilakukan polis berkaitan kes berkenaan. Dalam kejadian 2.30 pagi Selasa minggu lalu, Sarjan Baharudin Ramli, 54 tahun, gugur dalam pertempuran dengan 13 penyelundup ketum kira-kira 600 meter dari tembok sempadan negara berhampiran pos TS9 di Padang Besar. Manakala rakannya, Sarjan Nori Hantari, 39 tahun, cedera ditembak. Lebih 4 bilion ringgit bayaran balik cukai barangan dan perkhidmatan GST sudah dijelaskan Jabatan Kastam Diraja Malaysia setakat 30 November lalu. Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir berkata, ia membabitkan lebih 27,000 syarikat dan 40,280 tuntutan. Tambah beliau, masih terdapat 82,517 tuntutan bayaran balik GST tidak dapat diproses, membabitkan lebih 48,000 syarikat dengan nilai tuntutan 1.3 bilion ringgit. Antara masalah utama yang dihadapi oleh JKDM untuk memproses tuntutan ini adalah kerana penuntut gagal memberi maklum balas bagi mengemukakan dokumen yang dikendaki dan maklumat bank yang tidak sah. Keadaan ini berlaku disebabkan penuntut tidak mengemaskinikan maklumat pendaftaran syarikat seperti alamat perniagaan, nombor telefon dan email dalam sistem MyGST yang menyebabkan notis dan surat pemakluman tidak sampai ke pengetahuan penuntut. Sehubungan itu, beliau menyarankan mana-mana syarikat yang masih belum menerima tuntutan pembayaran untuk mengemaskini maklumat pendaftaran dan maklumat bank di dalam Taxpayer Access Point tab MyGST atau melalui email tertera. Tambahnya, pembayaran balik GST dijangka selesai dibuat selewat-lewatnya akhir bulan ini. Majlis Tertinggi Perikatan Nasional bersetuju untuk membentuk sebuah Majlis Presiden yang akan dianggotai semua ketua-ketua parti kerajaan PN yang sebagai platform untuk membincangkan dasar-dasar kerajaan selain mengukuhkan kerjasama antara parti. Mesyuarat dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin serta dihadiri semua Presiden Parti Komponen PN, antaranya Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR Datuk Seri Jeffrey Kittingan, serta Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Seri Yong Tek Lee. Mesyuarat turut membincangkan persediaan parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Selain itu, mesyuarat juga memutuskan bahawa PN akan segera melaksanakan program-program segera untuk memastikan kebajikan rakyat terus dipelihara. Laporan Dewan Rakyat, antara yang dibincangkan kesediaan kerajaan untuk mengkaji perundangan sedia ada, prospek industri pelancongan juga sumbangan sektor koperasi. Butirannya, kita terus berlintas langsung bersama wartawan Julana Syarin di Parlimen. Silakan.
Terima kasih Intan. Kerajaan sentiasa mengkaji perundangan sedia ada termasuk Akta Rahsia Rasmi OSA 1972. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata ia dilakukan untuk penambahbaikan agar kepentingan awam dan negara dapat diseimbangkan. Adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan satu Akta Kebebasan Maklumat atau Freedom of Information Act dengan izin dan pada masa yang sama memansuhkan atau meminda Akta Rahsia Rasmi, pada masa yang sama kita jaga informasi yang berkaitan dengan keselamatan negeri atau negara itu dilindungi. Ini penting kerana sesuatu undang-undang yang dibuat itu sudah tentulah mempunyai tujuan tertentu. Intention of legislation itu tujuan tertentu. Tapi pada masa yang sama saya akui sebagaimana yang Berhormat sebut, kepentingan awam juga adalah penting. Ini perlu diseimbangkan antara public and private interest di dalam negara dan juga dalam masyarakat kita. Atas sebab itu saya merasakan kerajaan tidak mempunyai masalah. Terutamanya jika sekiranya pandangan-pandangan diberikan daripada golongan masyarakat civil society untuk kita menambahbaikkan perundangan-perundangan yang sedia ada, termasuk dalam aspek whistleblowers ini. Jelas Datuk Taqiyuddin, pelindungan kepada pemberi maklumat diperuntukkan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Ia bertujuan memerangi rasuah dan salah laku lain dalam sektor awam dan swasta dengan menggalakkan dan memudahkan orang awam untuk mendedahkan perbuatan rasuah dan kelakuan tidak wajar. Akta itu juga memberi perlindungan maklumat sulit, kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah serta perlindungan daripada tindakan memudaratkan serta memberi kuasa kepada agensi penguatkuasaan menjalankan penyiasatan. Industri pelancongan dijangka dapat dipulihkan hanya selepas akses vaksin diperolehi kebanyakan negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Arthur Joseph Purut berkata ia kerana prospek industri pelancongan termasuk penerbangan sangat bergantung kepada senario penularan pandemik COVID-19 di peringkat global dan juga domestik. Sehingga bilakah industri-industri ini dapat bertahan dan apakah perancangan terkini daripada pihak kerajaan dalam memastikan industri sebegini tidak lumpuh sepenuhnya? Dan pemulihan ini juga bergantung kepada langkah yang diambil oleh negara luar untuk membuka sempadan mereka. Ini termasuk negara Malaysia juga. Pada masa kini, kerajaan kita lebih menumpuk kepada usaha untuk menggalakkan pelancongan domestik. Oleh itu, kita telah memperkenalkan gelembung perjalanan domestik ataupun travel bubble bagi menggalakkan aktiviti pelancongan domestik yang dijangka dapat menyokong industri penerbangan Malaysia dan mengurangkan kesan kepada industri pelancongan dan penerbangan. Menurutnya, kadar pengangguran pada September telah berkurangan kepada 4.6% berbanding 5.3% pada Mei lalu. Jelasnya pengurangan itu hasil langkah yang diambil kerajaan dengan melaksanakan program seperti program subsidi upah PSU dan PSU 2.0 yang bernilai 18 bilion ringgit. Tambahnya, dalam Belanjawan 2021, kerajaan juga telah mengumumkan pelbagai bantuan dan insentif bagi mengurangkan pengangguran pekerja dalam industri pelancongan. Katanya lagi, sektor pembuatan dan sektor pertanian merupakan penyumbang utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara semasa pandemik ini. Ekonomi negara dijangka kembali pulih tahun hadapan dengan anggaran pertumbuhan 6.5% hingga 7.5%. Ia seiring dengan unjuran pertumbuhan tabung keuangan antarabangsa IMF iaitu sebanyak 7.8% dan Bank Dunia sebanyak 6.3% tahun hadapan. Sumbangan sektor koperasi kepada keluaran dalam negara kasar KDNK hanya antara 3 hingga 4% dan jumlah itu dilihat sangat rendah jika dibandingkan dengan Thailand 19% dan Vietnam 26%. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata, bagaimanapun yakin koperasi memiliki ruang signifikan untuk berkembang dan meningkat dari segi nilai. Ini dapat dipertingkatkan menerusi pencapaian gerakan koperasi yang telah berjaya menyana pendapat
sebanyak 45.70 bilion hingga 31 Disember 2019. Purata pertumbuhan pendapatan sektor koperasi setiap tahun menunjuk peningkatan sebanyak 3.97, hampir 4% daripada tahunan 2014 hingga 2019. Bagaimanapun katanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan turut memberi kesan apabila hanya 39% koperasi masih beroperasi, manakala 17% perniagaan koperasi telah terhenti dan lebih 42% koperasi mengalami masalah kecairan tunai disebabkan kekurangan modal pusingan, terutama koperasi yang terlibat dalam sektor pelancongan dan penjagaan kesihatan. Justru kementerian, kata beliau, telah mengambil inisiatif menerusi Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi bagi memastikan momentum perniagaan koperasi akan kembali stabil dalam masa setahun akan datang. Persidangan Dewan Rakyat ketiga ini masih rancak dengan penggulungan dan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di peringkat jawatankuasa yang juga boleh ditonton secara langsung menerusi Facebook Bulletin TV3. Sekian dahulu laporan dari saya, Juliana Syarin, di Parlimen. Kembali semula ke Sri Mentas. Terima kasih Juliana. Kita terus ke laporan berikutnya. Dua rakan karib didakwa di Mahkamah Magistrate Kangar atas pertuduhan mengedar dadah jenis syabu dan ganja September lalu. Tertuduh Muhammad Firdaus Abdullah, 21 tahun dan Muhammad Zamidi Mad, 31 tahun mengangguk faham namun tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kamaliza Madzin. Mengikut pertuduhan pertama, mereka dituduh mengedar dadah seberat 126 kg di sebuah rumah di Jalan Raja Wali, Felda Rimba Mas, Padang Besar 2 September lalu. Mereka juga dituduh mengedar dadah jenis cannabis seberat 100 kg pada tarikh dan tempat yang sama. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 21 Februari depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menggalakkan orang kurang upaya untuk memanfaat skim 1 OKU 1 perniagaan iaitu ekoran hanya 2.4% daripada 581,265 OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang memanfaatkan skim berkenaan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, sehingga 31 Oktober, hanya 12,161 perniagaan didaftarkan di bawah skim itu. Ya, setakat ini telah saya sebut tadi 12,161 pendaftaran perniagaan OKU. Jadi, dan saya dipahamkan juga sejak dalam tahun ini hanya 4% saja, 4% peningkatan pendaftaran tahun ini saja. Jadi, yalah yang telah saya sebut tadi, kita nak lebih ramai lagi mereka tampil yang berniaga ini berdaftar. Susulan itu, KPDNHCP akan bekerjasama dengan JKM untuk mengesan OKU yang ingin atau sudah menjalani perniagaan tetapi masih belum menyertai skim berkenaan. Beliau terdahulu menyerahkan sijil pendaftaran perniagaan SSM kepada usahawan nasi lemak Muhammad Nur Abdullah di Cheras, Kuala Lumpur. Usahawan OKU ini turut menerima zakat korporat SSM sebanyak RM3,000. Pada sahabat-sahabat sana lah, OKU kaki tak ada ke, buta ke, jangan dengar cakap orang luar sana. Kita ni tak boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat. Kita tak usah, belum tahu lagi. So jangan fikirlah orang-orang kat luar sana. Muhammad Nur yang cacat kedua-dua belah tangan mengusahakan perniagaan nasi lemak di Cheras. Kegigihan Muhammad Nur itu mendapat perhatian ramai dan tular di media sosial. Semua kementerian diarah mengemukakan perancangan pelaksanaan projek pembangunan untuk tahun depan kepada pejabat ketua setiausaha negara sebelum 31 Disember. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, perancangan ini termasuk jangkaan tarikh untuk panggilan tender dan permulaan kerja-kerja awal. Kementerian juga dikehendaki mengenal pasti beberapa masalah yang mungkin timbul. Keputusan dibuat dalam syarat pelan perancangan pelaksanaan projek pembangunan bagi tahun 2021 yang dipengerusikan
secara bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali hari ini. Ia diadakan bagi mencari kaedah untuk mempercepatkan pelaksanaan projek sambungan dan memastikan projek baru dapat segera dilaksanakan tahun depan. Kerajaan telah memperuntukkan RM69 bilion untuk perbelanjaan pembangunan dalam belanjawan 2021. Golongan belia di negara ini digalakkan untuk memanfaatkan skim perantisan nasional. Inisiatif Kementerian Belia dan Sukan itu berkonsepkan penempatan dan latihan dengan jaminan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan penampan dalam suasana dan tempoh pasca COVID-19 dengan menyediakan latihan atau perantisan. Bagi memastikan impak penularan COVID-19 terhadap belia dapat dikurangkan, Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan program Skim Perantisan Nasional SPN. SPN merupakan usaha memberi jaminan pekerjaan kepada belia di samping meningkatkan kemahiran. Sahutlah peluang ini untuk membina masa depan yang cemerlang. Skim Perantisan Nasional, pemacu kerjaya anda. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. 5 maut termasuk seorang bayi manakala 14 lagi cedera apabila sebuah kenderaan utiliti sukan SUV merempuk orang ramai di kawasan beli belah di Trier, Jerman. Menurut pihak berkuasa, pemandu berusia 51 tahun itu adalah penduduk setempat dan mengalami masalah mental. Ketika nahas, dia turut didakwa berada di bawah pengaruh alkohol. Polis berkata tiada sebarang tanda motif politik berhubung kejadian itu selepas menyoal siasat suspek. Pihak pendakwa raya sedang mempertimbang untuk memohon agar suspek diletakkan di bawah pemerhatian psikiatri. Datuk Bandar Trier Wolfram Lieb menyifatkan kejadian adalah hari paling malang bagi bandar berkenaan selepas Perang Dunia Kedua. Peguam Negara Amerika Syarikat semalam menolak dakwaan Republikan bahawa wujud penipuan yang signifikan pada pilihan raya presiden baru-baru ini. Perkembangan itu sekaligus menambah tekanan ke atas Donald Trump supaya menyerah kalah dalam usahanya untuk menafikan kemenangan Joe Biden. Menurut Bill Barr, pihaknya tidak menjumpai sebarang penipuan pada skala yang boleh menghasilkan keputusan berlainan pada pilihan raya itu. Kenyataan Barr itu mengesahkan rumusan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, pihak perisik dan pemerhati bebas bahawa pilihan raya berkenaan mengikut istilah pegawai kerajaan adalah yang paling selamat dalam sejarah Amerika. Hingga kini, Trump berkeras mendakwa tanpa bukti bahawa penipuan berlaku dalam sistem serta amalan pengundian di beberapa negeri utama seperti Michigan, Pennsylvania dan Georgia sehingga menyebabkan beliau gagal mempertahankan jawatan untuk penggal kedua. Melalui beberapa tindakan undang-undang yang difalkan, kesemuanya telah ditolak oleh mahkamah. Pihak kempen Trump berusaha membatalkan berjuta-juta undi diperoleh Biden dengan dakwaan tanpa sebarang bukti. Barisan Peguam Peribadi serta kempen Trump yang diketuai Rudy Giuliani dilaporkan membuat pelbagai dakwaan berhubung perkara itu. Dakwaan itu termasuk cetakan kertas undi palsu, pengundian membabitkan ribuan orang yang sudah meninggal dunia dan mesin pengiraan undi diprogramkan untuk menyebelahi Biden. Hong Kong dan Singapura hari ini menangguhkan gelembung perjalanan yang menjadi tamparan baru kepada industri pelancongan dan penerbangan mereka yang terjejas teruk ketika negara itu memerangi lonjakan COVID-19. Perjanjian yang membolehkan orang ramai melakukan perjalanan tanpa kuarantin dijadualkan dilancarkan pada 22 November lalu tetapi ditangguhkan selama 2 minggu kerana Hong Kong mengalami lonjakan kes secara tiba-tiba. Penundaan itu bukan hanya memberi tamparan hebat kepada kedua-dua bandaraya tetapi juga negara lain yang berharap skema terbabit dapat menjadi model sebagai panduan ketika pandemik. Hari ini, kedua-dua bandaraya mengumumkan bahawa gelembung perjalanan akan ditangguhkan ke tarikh yang belum ditentukan selepas tahun 2020. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Dr. Johan Kamal Hamidun dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak Selangor Selangor FC susulan penswastaan pasukan Liga Super Negeri berkenaan semalam.
FAS dalam satu kenyataan memaklumkan, Ketua Unit Pertandingan FAS Muhammad Izri Nabil pula dilantik sebagai Setiausaha Agung FAS yang baharu selepas proses pemisahan entiti pasukan Selangor daripada Persatuan Bola Sepak kepada Kelab Bola Sepak selesai dijalankan pada hari ini. FAS turut memaklumkan SFC bakal diuruskan oleh sebuah entiti baharu iaitu Red Giants FC Sdn Bhd. Ia dimiliki beberapa pemegang saham termasuk Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj selaku pemegang saham utama, serta Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS, Menteri Besar Incorporated MBI dan FAS. Kenyataan tersebut turut memaklumkan bahawa Tengku Amir Shah kekal sebagai pengerusi SFC serta Presiden FAS walaupun dua entiti berkenaan diuruskan oleh individu yang berbeza. Penswastaan skuad Liga Super Selangor sebagai sebuah kelab bola sepak profesional telah diluluskan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM secara rasmi pada 29 September lalu. Saya Izrina Amir Hamzah, teruskan bersama TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.